Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 24 Disember 2020, saya Kaizari Afindi. Dan saya Balisa Sari Zarif. Adakah anda sudah bersedia untuk menyampaikan berita utama TVS malam ini? Ya, semestinya dengan menyampaikan berita yang sahih dan tepat. Baiklah, kita mulakan laporan tempatan. Elak diri daripada terlibat di dalam sebarang aktiviti perkauman yang boleh mengganggu perpaduan dan keharmonian masyarakat. Baik Zarif, itu peringatan yang dikongsikan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada semua warga Sarawak menerusi perutusan khas sambutan Hari Krismas 2020. Abang Johari turut mengajak semua untuk menguatkan komitmen masing-masing dan menyumbang kepada keharmonian serta pembangunan negeri dalam apa jua kapasiti dan peranan yang dapat dimainkan. The future is bright for Sarawak, as long as we do not squander it all. The GPS government strives to be inclusive, as no one should be left behind. We must work together to develop Sarawak into a digitalized economy, leveraging on our rich natural resources and human talent. Berhubung sambutan perayaan Krismas, katanya sambutan kali ini bukanlah seperti tahun-tahun lepas, adanya halangan berikutan pandemik COVID-19. This time around, you may not be able to have full services in churches, organize Christmas parade, or visit friends and relatives on Christmas Day, all because of the need to restrict our movement to contain the spread of COVID-19 infection. COVID-19 juga tambahnya telah menyebabkan kerosakan besar kepada ekonomi Sarawak, terutama industri pelancongan. Begitu juga perniagaan-perniagaan sama ada besar atau kecil telah berjuang untuk tetap bertahan sehingga berlakunya pemberhentian pekerja. Atas sebab ini, Kerajaan Sarawak katanya telah berusaha sedaya upaya untuk membantu mereka yang terlibat melalui pelbagai bantuan di bawah Bantuan Khas Sarawakku Sayang yang melibatkan jumlah peruntukan dana sebanyak 2.6 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, beliau tetap optimis Sarawak masih boleh berada di landasan tepat untuk mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. This is not a hollow confidence because our economic fundamentals are strong, our policy structured and realigned after COVID-19, while our political stability is the envy of others. The recent signing of the Commercial Settlement Agreement CSA with Petronas give us added confidence that our state can derive more revenue from our oil and gas resources, besides the mere 5% royalty that Sarawak used to receive on average 700 to 800 million ringgit a year. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Krismas kepada saudara dan saudari yang merayakan Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua rakyat negeri Sarawak. Seramai 110 kanak-kanak berdaftar dengan Pusat Sehenti Intervensi Awal. Daripada jumlah itu, 54 kanak-kanak mempunyai kanak-kanak autistik, 17 kanak-kanak mengalami kelewatan percakapan, 10 kanak-kanak mengalami kelewatan perkembangan global GDD, 5 mempunyai sindrom Down dan seorang mempunyai masalah pendengaran, manakala 23 kanak-kanak lagi masih menunggu didiagnosis. Sebagai permulaan, perkhidmatan yang disediakan di pusat sehenti tersebut tidak dikenakan sebarang yuran ataupun sumbangan daripada ibu bapa kanak-kanak terlibat. Bagaimanapun, kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, bermula tahun hadapan yuran tersebut akan mula dikenakan kepada ibu bapa kanak-kanak terlibat yang mendapatkan perkhidmatan di pusat tersebut. Beliau berkata ketika berucap pada lawatan isteri Ketua Menteri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang di Pusat Sehenti Intervensi Awal Metro City Matang. Bagi memberikan perkhidmatan yang baik untuk kanak-kanak berkeperluan khas, Pusat Sehenti Intervensi Awal memberikan penekanan khusus penglibatan ibu bapa kanak-kanak terbabit ketika program intervensi dilaksanakan. Ia bagi membolehkan ibu bapa dapat sama-sama dengan jurupulih untuk belajar cara-cara bagi membantu anak-anak mereka.
Kata Fatimah lagi, langkah seterusnya adalah menyedia dan menubuhkan sekolah rendah pendidikan khas, sekolah menengah dan pusat latihan vokasional bagi kanak-kanak serta remaja berkeperluan khas. Seterusnya, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah yakin industri pelancongan akan menunjukkan peningkatan yang tinggi melalui Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Ia mampu dicapai dengan adanya perancangan dan teras-teras tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia. Katanya kerajaan pada pertengahan 2020 telah melancarkan Pelan Tindakan Ekonomi Sarawak 2020 hingga 2035 iaitu selama 15 tahun dan satu daripadanya komponen yang diberi penekanan adalah industri pelancongan. Kementeriannya telah membuat perancangan terperinci agar Pelan Tindakan tersebut mampu memberikan yang terbaik kepada semua penggiat industri pada 2035 nanti. Dasar Pelancongan Negara dilaksanakan menerusi 6 teras strategik utama termasuk transformasi tabik urus mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif dan menggiatkan digitalisasi pelancongan. Teras lain ialah memperkaya pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Mentransformasikan sistem pengangkutan awam menjadi sebahagian agenda utama Kerajaan Sarawak menjadikan Sarawak sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Bagi merealisasikan wawasan ini, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menubuhkan Sarawak Metro. Kata Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa diperbadankan pada Februari 2018. Penubuhan anak syarikat milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SADC ini adalah untuk melakukan pembangunan terhadap sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS sebagai perintis. KUTS yang dibangunkan Sarawak Metro merupakan sistem ART yang merupakan persilangan hybrid antara bas, kereta api dan tren yang bergerak di lorong khas dan bukan landasan keluli seperti LRT secara tidak langsung menjimatkan kos dan masa pembinaan. Ia adalah bagi menggantikan LRT yang pada mulanya diumumkan sebagai pengangkutan awam moden baharu di Sarawak. ART akan digerakkan oleh sel bahan bakar hidrogen sejajar dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk membangunkan ekonomi hidrogen dan merealisasikan agenda hidrogen hijau dalam menjadikan Sarawak sebagai pengeluar hidrogen hijau di rantau ini. Selain itu, sistem LRT yang dibangunkan mempunyai 3 pengangkutan dengan kapasiti maksimum 300 penumpang dan berkelajuan 35 km sejam serta boleh meningkat sehingga maksimum 70 km sejam. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Utama TVS. Laporan seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap Menteri Kesihatan dan Prevensi Emiriyah Arab Bersatu UAE Dr. Abdul Rahman Mohamed Al-Owais di Emirates Palace, Abu Dhabi pada Rabu. Dan sesi menghadap itu adalah satu daripada acara lawatan khas 5 hari Al-Sultan Abdullah ke Abu Dhabi, UAE. Pertemuan itu antara lain membincangkan hasrat kerajaan UAE untuk menyumbang vaksin COVID-19 kepada Malaysia, antaranya bertujuan untuk kajian klinikal di negara ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, bagaimanapun Seri Paduka Baginda bertitah bahawa beberapa proses perlu diambil kira bagi mengetahui kebolehilaksanaan kajian klinikal di Malaysia. Khususnya menerusi Pusat Penyelidikan Klinikal, Institut Penyelidikan Klinikal dan bahagian regulatori farmasi negara sebelum sebarang vaksin diterima masuk ke Malaysia. Katanya lagi, hasrat sumbangan vaksin COVID-19 dan lawatan khas itu mencerminkan hubungan dua hala yang kukuh dan erat terjalin antara kedua-dua negara selain menunjukkan Malaysia dan UAE bersama berganding bahu dalam usaha memerangi wabak COVID-19.
Tambahan perbelanjaan 20 bilion ringgit yang diluluskan melalui rang Undang-Undang Pembiayaan Kerajaan bagi penyakit COVID-19 kurungan pindaan 2020 antara lain adalah bagi membolehkan kerajaan membeli vaksin untuk rakyat. Perbelanjaan itu juga akan disalurkan sebagai dana tambahan untuk barisan hadapan. Saya ingin mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah sebulat suara menyokong RUU ini. Kelulusan ini amat diperlukan dalam usaha memerangi COVID-19 serta menjamin keselamatan rakyat. Dalam kehangatan perbahasan yang telah berlangsung, saya amat menghargai pandangan-pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat. Kerajaan mengambil maklum kesemuanya dan akan bersedia menambah bantuan jika perlu demi rakyat, perniagaan dan ekonomi negara. Beliau berkata demikian ketika membentangkan laporan Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi antara Agensi Nasional Laksana ke-34 menerusi Facebooknya. Laporan itu merupakan laporan terakhir pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, Belanjana Semula Ekonomi Negara dan pakej rangsangan ekonomi kita prihatin yang dikeluarkan bagi tahun ini. Tengku Zafrul berkata kerajaan juga bersedia menambah bantuan sekiranya terdapat keperluan di masa akan datang demi kepentingan rakyat, perniagaan dan ekonomi negara. Baik, Kementerian Kesihatan KKM mengesan mutasi baharu virus COVID-19 di Malaysia yang dikenali sebagai A701V. Ia berikutan hasil kajian terhadap sampel kes dari Sabah. Mutasi itu dikesan hasil ujian terhadap 60 sampel daripada kluster Benteng Lahad Datu Sabah. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, KKM belum dapat menyimpulkan sama ada mutasi baharu itu memiliki tahap kebolehjangkitan tinggi atau bersifat ganas. Mutasi ya, jadi kita telah pun mengesan mutasi di 614G pada bulan Ogos. Dan kita kesan di negeri Kedah iaitu kluster Siva Gangga. Kita juga kesan di Johor Bahru dan juga di negeri Sabah. Jadi yang kita sering jalankan ujian dan ujian daripada 60 sampel daripada kluster Benteng Lahad Datu, kita telah kenal pasti juga ada mutasi iaitu mutasi A701D. Tetapi kita masih tak pasti sama ada impak klinikal, sama ada kebolehjangkitan itu tinggi ataupun keganasan virus tersebut. Virus COVID-19 akan sentiasa bermutasi, namun apa yang perlu diberi tumpuan adalah sama ada mutasi baru itu memiliki impak kesihatan lebih besar berbanding varian sedia ada. Dalam kajian makmal menunjukkan di 614 ada kebolehjangkitan lebih kurang 10 kali. Dan hari ini kita lihat di UI ataupun variant under investigation 2020-12 nombor 1 iaitu di UK juga dikatakan kebolehjangkitan lebih kurang 70%. Inilah kita sentiasa memantau sama ada virus ni bermutasi dan juga kesan mutasi tersebut untuk kita jalankan. Baik, setakat Khamis, kes jangkitan COVID-19 dilaporkan sebanyak 1,581 kes dengan kes tertinggi kekal dicatatkan di Selangor sebanyak 491 kes menjadikan jumlah kes positif sebanyak 100,318 kes. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu, 1,579 kes adalah penularan tempatan, manakala 2 adalah kes import. Tambahnya, 2 lagi kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 446 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 2 kes positif baharu COVID-19 dengan 2 daripadanya dikesan di daerah Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataannya berkata seorang daripadanya adalah individu yang baru balik dari luar negara iaitu dari Filipina. Kes ini dikategorikan sebagai kes import air iaitu mendapat jangkitan semasa berada di luar negara. Kes yang kedua iaitu kes ke-1096 merupakan seorang penjawat awam yang telah masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri pada 20 Disember 2020 kerana arahan berpindah tempat kerja.
2 kes baru dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,096 kes setakat ini. Terdapat 1 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dan 7 PUI baru telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Bertemu kembali. Lagi laporan tempatan. Semua tanah perkuburan Islam di Sarawak perlu diwakafkan untuk memastikan pentadbirannya dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, setakat ini masih banyak tanah perkuburan Islam yang masih belum diwakafkan kepada Majlis Islam Sarawak. Setakat ini terdapat 343 tanah perkuburan Islam di Sarawak, namun hanya 124 daripadanya yang sudah diwakafkan. Beliau mendedahkan perkara demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Pembinaan Kompleks Pusara Islam Samariang. Beliau yang juga Menteri Muda Utiliti menjelaskan setiap tanah perkuburan Islam juga perlu mempunyai jawatan kuasa pengurusannya yang tersendiri. Katanya lagi, Kompleks Pusara Islam Samariang adalah amat penting sebagai perintis untuk pengurusan tanah perkuburan Islam di seluruh negeri. Selain menjadi salah satu medium contoh dalam pengurusan fardu kifayah kepada masyarakat. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menumpaskan 1 sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di Jalan Tempel di Kuching. 3 suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 31 hingga 33 tahun ditangkap dalam operasi sekitar jam 5 petang. Dedah Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Fisol Saleh, pasukan operasi turut berjaya merampas dadah jenis ganja dianggarkan seberat 4.1 kilogram bernilai sekitar RM10,397. Daripada kita punya narkotik yang telah menahan seorang lelaki bertempat di hadapan sebuah restoran di Temple Street, Kuching, yang mana seorang lelaki kita telah tahan, dan setelah pemeriksaan dibuat pada badan lelaki tersebut, kita dapati 2 bungkusan. 2 bungkusan yang apabila pemeriksaan dibuat, didapati dalam bungkusan tersebut terdapat ketulan mampat yang kita syaki dadah jenis ganja. Susulan penemuan tersebut, suspek seterusnya membawa pasukan operasi ke kediamannya yang kemudian membawa kepada penemuan 4 plastik lut sinar berisi ganja seberat kira-kira 42.40 gram. Hasil soal siasat ke atas suspek pertama kemudian membawa kepada penangkapan seorang lagi suspek lelaki di sebuah rumah di Taman Pelita Jaya, Jalan Sultan Tengah. Pemeriksaan ke atas rumah suspek berjaya menemui 1.1 kilogram lagi dadah jenis ganja. Fisol turut mendedahkan bahawa kesemua ganja tersebut dipercayai diperolehi daripada luar negeri dengan menggunakan khidmat kurier. Kita memohon kepada semua pengenali-pengenali untuk prihatin bersama-sama bila ada tengok bungkusan-bungkusan begini tidak boleh dihantar, kan? Alamat tak lengkap, balik di sini cepat-cepat menghubungi kita. Kesemua suspek kemudian ditahan reman selama 6 hari untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B dan 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ISKOM menahan 2 lelaki kerana memiliki 10,160 bungkus rokok seludup yang disembunyikan dalam sebuah rumah tidak bernombor di Tawau. Bertindak atas maklumat, sepasukan anggota ISKOM dengan kerjasama Polis Batalion 14, pasukan Gerakan Am PGA membuat serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Hidayat, Batu 4, kira-kira jam 2.30 pagi. Komander ISKOM Datuk Ahmad Fuad Osman berkata, hasil pemeriksaan di rumah tersebut, anggota keselamatan menjumpai beberapa bungkus rokok yang disyaki tidak dibayar cukai kastam. Rokok itu disembunyikan di dalam 2 bilik di rumah itu secara berasingan. Semua suspek yang berumur 50 hingga 55 tahun, termasuk seorang warga asing bersama barang rampasan, dibawa ke Ibu Pejabat Pos Daerah Tawau untuk tindakan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.
Menjelang sambutan Hari Krismas esok, pastinya ramai yang tidak sabar untuk meraihkan perayaan itu. Namun mereka yang ditemui TVS akui bahawa akur sambutan tahun ini diraihkan secara bersederhana. Tinjauan TVS di Kuching Central pada Khamis mendapati warga kota mula pulang ke kampung masing-masing. Seorang penumpang Andrew menyifatkan sambutan Krismas tahun ini pasti berbeza. Sebab kan pandemik COVID-19, so kami orang just berkumpul gathering with families, the closest families je. Si ada sambut besar-besar gila lah tahun tu. Yalah si boleh berkumpul ramai-ramai, and then si boleh kunjung-mengunjung buat masa tu. So kita just hati-hati aja lah untuk putuskan rantaian COVID-19 tu. Ho Bun Fui pula berharap penemuan vaksin baru ini akan mengubah sambutan tahun depan. Saya harapkan bagi tahun yang akan datang 2021 kita dapat ni vaksin secepat mungkin lah untuk Malaysia ni, untuk keselamatan nyawa di negara kita ini sendiri juga. Lagipun supaya aktiviti semua dapat dibuka semula, bukan saja untuk kesihatan rakyat dan juga untuk ekonomi negara lah. Pemandu bas Doni Swan mengakui perbezaan sambutan tahun ini dapat dirasai berdasarkan jumlah penumpang pulang ke kampung yang berkurangan. Jadi sambutan penumpang tahun tu jauh kurang dari tahun ke dah, lebih kurang 80% pihak. Nah, maka tahun subak. Jadi sambutan tahun subak bisik mayung ke nama dia tongkau kemungkinan tidak orang penumpang takut keluar laban COVID-19. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Kepada semua yang menyambut perayaan Christmas, May this festive Christmas season bring all the success for you. May you achieve what you aim in life. Dan saya ada sedikit pantun ya, Silakan Melissa. Zarif. Okey. Plastik emas berlapis baja dibungkus pakai kain kasar. Merry Christmas untuk anda. Moga bahagia sepanjang masa. Sedap pantun tu Zarif. Dan kami seluruh warga kerja TVS mengucapkan selamat Hari Krismas sekali lagi, dan saya Malisa Sari dan rakan penyampai saya. Dan saya Kaizari Afindi Mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Assalamualaikum dan salam hormat.